Saya duk mencari harapan. Apa harapan aku hari ni? Saya hari ni bercakap pun saya duk bina diri saya sendiri kan. Mencari harapan juga saya pun. Jadi perkara yang mustahak yang kita kena tengok ialah kita kena ubah sikap kita. Saya ni bukan nak sembang sejarah lah. Lama-lama dah jadi macam motivator pula. Kan, duk bagi semangat kat orang kan. Tapi benda tu lah yang kita kena tengok. Sejarah ni bukan sekadar kita baca sejarah, tahu sejarah tak minat, berat lah apa semua. Menyakitkan hati kan. Tapi kena tengok. Kita kena belajar daripada sejarah tu sendiri kan. Macam mana orang-orang Yahudi dia belajar kitab, dia belajar kaji Al-Quran semua-semua. Sampai macam-macam teknologi mereka boleh buat. Tapi kita ni, kita dah ada sejarah selama 60-70 tahun. Tapi apa yang kita buat dengan sejarah kita? Kita menyerahkan nasib kita sejak tahun 50. Sejak tahun 50 kita menyerahkan nasib untuk diri kita kepada orang-orang politik. Dan disebabkan tu orang-orang politik tengok, boleh makan orang Melayu ni, tak melawan. Bila tak melawan, kena jerat teguk. Saya bukan suruh lawan bertumbuk apa tak. Tapi sekurang-kurangnya kita bila kita menegur, bila kita membuat satu keputusan untuk menegur parti-parti politik ni, baru mereka sedar mereka ni tak boleh. Sebab mereka nak undi kita. Mereka nak undi kita. Jadi mereka kena buat kerja untuk kita. Saya dulu terlibat dalam UMNO, saya dulu terlibat dalam PAS, saya masuk ABIN, Jemaah Islamiah pun saya masuk. Semua saya masuk. Orang jual dadah pun saya pergi kawan semua. Bukan saya tak kawan, saya kawan semua. Dengan kawan-kawan yang duduk dalam Facebook ni pun semua saya kawan. Saya memang passion macam tu. Sebab saya minat nak kaji pasal pemikiran manusia. Saya nak tengok kenapa dia jadi macam ni. Bila kita dah selami masyarakat, baru kita tahu dia ni ada masalah macam ni. Macam mana kita nak atasi masalah. Tapi orang politik kita hari ni, kalau apa tengok betul-betul, mereka ada ke sembang pasal orang kampung macam kita susah? Mereka tahu ke kita duduk tak makan ke, susah hati, duit tak ada, isu nak makan apa, susu nak beli. Saya pernah lalu semua ni tuan-tuan. Bukan saya terus senang macam ni. Dah 10 tahun dulu saya orang kampung. Saya duduk di Bukit Kayu Hitam dulu. Kutip buah nyok, pergi jual buah nyok. Nyok tua tu. Dapatlah RM5. RM5 tu kumpul pula sehari RM1. Seminggu baru boleh beli ikan. Kata makan nasi ikan bilis lah hari. Masa tu anak pertama. Jadi saya dah lalu susah tu. Saya faham bila orang susah, orang tertekan dengan keadaan macam ni. Saya tahu mereka nak pakai duit. Kita semua nak pakai duit. Tapi itulah. Kesan dia bila kerajaan tak stabil, yang teruk kita. Bila kerajaan duk kalut-kalut apa semua, jadi habis lah. Dah bila kerajaan kita dah ada kerajaan yang stabil, kerajaan yang ada pula tak membantu kita. Bila dah dibantu pula, bila kita dah dibantu, kita ambil peluang, kita pijak pula kepala. Jadi salah dia semua atas salah kita, daripada atas sampai bawah. Daripada peringkat atas ni sampai ke bawah. Kita ni salah dari kita sendiri. Kita jangan tunjuk jari ke orang ni salah, kawan ni salah, kawan tu salah. Tak payah. Salah dari kita sendiri. Kita ada peluang, bukan tak ada peluang. Berapa banyak bantuan kerajaan yang dibagi pada masa dulu. Tapi hari ni orang nak kata kroni. Bukan tak bagi dulu. Macam kawan saya kerja di Kemas Selangor. Dia cerita dulu mereka buat bagi bantuan mesin buat kuih bahulu. Tapi mula-mula 6 bulan pertama okey ya. 6 bulan kedua duduk dalam rabah ayam. Ni pengalaman dia sendiri. Kawan tu sampai berhenti kerja lah. Nama Raja Jamil. Berhenti kerja. Meluat jadi fras. Bukan kita tak ada kawan-kawan yang kerja dalam bahagian-bahagian yang bagi bantuan pada masyarakat. Mereka duduk cerita-cerita kat kita. Bukan kita tak tahu, kita tahu. Tapi kita asam benda tak jadi kat aku, tak payah biar pergi lah. Jadi sikap kita tu, kita yang tak nak ubah dari kita. Hampa nak tunggu Allah Ta'ala main ubah hampa ke? Kita kena tanya dari kita. Kita tengok balik apa yang berlaku, macam mana aku nak buat ni. Kita duk tanya orang solusi. Selalu saya duk tengok dalam komen, orang duk post satu benda. Okey, hang duk cerita banyak apa solusi yang nak bagi. Dak yang kita duk tanya tu apa solusi kita nak tolong dia. Sebab tu saya kata orang Melayu ni, bila ada satu tokoh yang duk fikir, semua tok teh kepala dia. Yang kita jadi pengikut yang duk baca ni, ada tak kita fikir sama, tolong bagi idea.
Kerja buat ni tak boleh buat seorang-seorang, tuan-tuan. Dia tak boleh buat seorang-seorang. Dia kena ramai-ramai buat baru jadi. Tapi secara keseluruhannya daripada segi sejarah, memang sejarah kita ni banyak sangat putar belik dia, banyak sangat kekecewaan. Sebab tu saya tak pelik bila ada orang cerdik pandai ni dia lari keluar. Dia tak mahu duduk dalam Malaysia. Tapi salah juga sebenarnya cara macam tu. Kalau kita tak mendidik masyarakat kita yang cerdik ni, kita tak mendidik masyarakat, sayanglah, rosaklah masyarakat yang ada, generasi seterusnya. Kawan saya kata, orang miskin tu apa semua macam mana? Okey. Pasal orang miskin. Saya kata orang miskin ni kita tak boleh hapus. Sebab orang miskin ni kita sekolah, saya bagi contoh. Dulu kita sekolah. Kita sekolah dulu, dalam satu kelas kita ada 40 orang. Kita daripada 40 yang mengaji ni, mungkin ada 5 orang yang tercicir yang tak mau mengaji, yang miskin lah apa semua. Jadi mereka ni adalah orang yang ketinggalan, yang akhirnya menjadi orang miskin. Kan? Bukan kita tak ada. Kawan saya ada 2-3 kawan saya. Saya ingat lagi kawan saya nama Isyamuddin. Memang benak gila kawan tu. Memang sungguh-sungguh benak, bukan saya nak kutuk dia. Memang betul-betul benak. Saya ingat cikgu saya cikgu Tajuddin. Punya marah ajak ABC lah. Tak boleh dapat-dapat kau. Dia pegang pula kawan saya tu. Budak tu lah. Budak sekolah tu. Masa tu saya dah jam 4. Dia hempuk kat papan hitam. Ada orang macam tu. Orang yang susah tu memang ada. Kita tak boleh nak hapus orang susah. Tapi yang senang sikit ni, yang kita yang mengaji tinggi sikit ni, kita kena fikirlah satu hati. Okey, kalau kita tak boleh rasa satu hati, tak payahlah kita fikir. Maksud saya, kita nak satu hati, tak payah kita fikir komuniti yang besar. Kita cari 10 orang kawan kita, support each other. Kita apa orang kata apa? Kita tolong antara kita. Dalam cycle kita tu 10 orang, tolong. Ni kita ada persatuan-persatuan Melayu, persatuan-persatuan penjajah, tapi duk masalah-masalah orang Melayu masih lagi berlegar tentang kawan ni buat santau, kawan tu buat ni, kawan tu buat ni. Tak boleh tak buang stigma pemikiran macam tu. Nego ni bukan senang. Saya faham lah, memang ada kikir macam tu kan. Tapi saya macam, kenapa jadi macam tu lah? Budaya orang Melayu ni dia mesti cerita pasal bab-bab mistik. Kena santau semua. Dalam benda ni pun ditulis dalam buku apa semua kan. Orang tak tulis, orang tulis. Saya mungkinlah saya baca berdasar saya membaca kan. Saya tak tengok secara langsung. Macam situasi orang Cina, bukan mereka tak bersaing, mereka bersaing lagi teruk. Cina bersaing. Mereka sampai bunuh terus. Mereka bunuh betul-betul. Bukan kata main santau-santau dah. Mereka memang gentle pergi bunuh terus. Dan masyarakat Cina pula, saya pernah cerita benda ni. Saya kata contoh macam saya duduk di Pahang ni. Hampa pergi dekat Tanah Putih. Di Kuantan ni, dekat Tanah Putih. Di kawasan Tanah Putih tu, dia semua Cina-Cina Hokkien. Contoh lah saya bagi, Cina Hokkien. Kalau kawasan ni Cina Hokkien, Cina yang suku lain ni takkan masuk. Dia Hakka ke Teochew ke apa, dia takkan masuk kawasan tu untuk berniaga. Jadi komuniti dia hanya komuniti tu saja yang berniaga. Dan siapa pelanggan-pelanggan dia? Pelanggan-pelanggan dia orang Melayu kita. Yang tak tahu pun kita ada baca Cina, semua Cina. Kenapa kat orang Melayu ni kita ada orang Aceh? Kenapa orang Aceh boleh buat? Orang Aceh dia ada komuniti dia apa? Tapi kenapa kita yang besar ni tak boleh buat? Kita ada benda-benda macam ni, tuan-tuan, kita kena tengok kan. Kita kena ubah sikap. Solusi takkan dapat selagi kita tak ubah sikap. Mailah, macam mak saya selalu kata, mailah malaikat daripada syurga mai tegur Nabi, berbu Nabi. Kalau kita tak mau ubah sikap kita, sampai bila-bila kita takkan berjaya. Sampai bila-bila kita akan jadi macam umat Nabi Zulkifli yang melata 40 tahun duk salah orang. Kan? Okey, Syafiq apa kelemahan dan kelebihan mereka ni? Okey, Cina ni macam ni saya nak cerita. Cina ni dia opportunis. Dia pandai ambil peluang dan dia tak peduli pun tentang nasib bangsa dia. Tanah Putih dah, air putih dah. Okey. Cina ni dia tak pedulilah. Dia boleh jual bangsa dia sendiri lah. Tu tahap level Cina lah kalau dia betul-betul teruk.
Dia boleh jual bangsa dia sendiri. Kalau hampa tengok air putih air putih Ramzi. Okey. Cina ni dia memang dia boleh buat apa saja untuk dia kaya. Contohnya macam kalau hampa baca buku Stephen Sterling The Lord of Rim, hampa cari buku tu, dia cerita macam mana kapitan-kapitan Cina sebelum Perang Dunia Kedua ni telah digantikan oleh kapitan Cina yang baru selepas Perang Dunia Kedua yang telah berkomplot dengan pihak Jepun. Jadi memang pengkhianat betul ni. Dia belot betul-betul bangsa dia. Cina dia boleh buat tu. Janji dia kaya. Ni Cina buat sungguh-sungguh. Kelebihan dia bukan kelebihan dan apa semua, dia memang dia buat sungguh. Dia belot-belot sungguh. Dia tak ada macam kita kan. Dia tak ada cok-cok orang. Ni hang nak jadi apa sikit bila kita bertentangan pandangan politik, kita duk ni hang RBA, Red Bean Army DAP apa semua. Cina dia buat sungguh. Saya duk baca pasal mereka, memang Cina ni sungguh-sungguh lah. Kalau dia nak jual, dia jual. Macam dia kalau hampa tengok cerita-cerita Cina macam perempuan-perempuan Cina dia jadi pelacur. Memang dia jadi pelacur betul-betul. Dia bini, ada satu filem saya tengok tu, dia kata kat depa ni lelaki bini, dia kata bini dia, ni duit tak ada nak makan, dia kata tu nak buat macam mana, hampilah kerja, lelaki dia kata. Bini dia kata aku pergi dah cari kayu lah apa semua lah ni macam ni, hampir jual diri hang tu. Cukup seminggu balik bawa balik duit. Dia pergi sungguh. Cina memang boleh buat tau. Benda ni yang kita tak boleh nak buat. Okey, apa lagi? Kelebihan mereka, Cina ni dia boleh sebab mereka dah terbiasa, mereka dah hidup dalam suasana perniagaan. Jadi mereka boleh meramal masa depan. Okey, Cina, orang Melayu dia tak ada kelebihan meramal masa depan lah daripada sudut ekonomi lah. Bukan kata dari sudut ekonomi lah, politik pun tak boleh nak ramal kan. Sebab kita kurang membaca. Cina dia ada falsafah tentang pendidikan, tentang ramalan-ramalan. Bukan suruh pergi ramal nujum, tutur, 4D apa semua tu. Tapi mereka memang boleh meramal masa depan. Mereka banyak mengkaji dan mereka macam ada satu buku tetap ni. Buku macam saya kata tadi, buku panduan tu untuk kaum dia masing-masing. Suku-suku kaum mereka ni. Okey, hang kena buat ni. Apa akan jadi masa 10 tahun. Sebab benda ni kalau hampa tengok, pasal apa bila satu-satu teknologi yang dibawa keluar, yang dikeluarkan daripada dunia ni, yang bawa mai kat Malaysia ni semua Cina. Sebab dia boleh baca tau. Dia ada kelebihan tu. Dia ada kelebihan dan dia ada duit lah. Itu kelebihan orang Cina lah. Lepas tu bab rasuah ni saya nak kata lah, Cina dia akan sanggup buat apa sajalah untuk dapatkan duit. Lepas tu lagi satu daripada segi sikap jugalah, Cina ni kalau dia dalam perniagaan dia memang tak suka cari pasal lah. Dia tak suka nak komen politik apa semua. Saya ada seorang kawan dalam Facebook saya tu memang ada seorang Cina DAP. Tapi dia dengan saya dia lembut lah. Saya pernah sembang private message dengan dia. Saya tanya hang sokong apa, dia kata saya sokong DAP. Saya mudah lah cakap terang kan, tak payah duk MCA lah apa kan. Dia sokong DAP. Tu dia tak pernah sembang politik. Dia tak pernah macam kita ada sembang politik. Dia sengak. Dia kerja dia buat dia menega. Dia menega buku. Dia jual buku lah. Dia sengak. Dia janji boleh buat duit. Cina otak dia buat duit lebih mampu. Kita politik dulu. Kita politik lebih mampu. Tu salah kita. Jadi kita kena ubah, kita kena tukar duit dulu. Lebih mampu. Orang politik dia cerita dia hang ada duit, semua orang akan tunduk semua orang akan tunduk pada kita lah. Macam tu kat Cina kan. Kenapa ahli politik Melayu kita tunduk pada Cina? Pasal Cina ada duit. Cina boleh bagi duit, boleh fund. Maksud saya boleh bagi dana. Macam kes kampung baru ataupun zaman komunis. Hampa baca buku Hempek Kun ni. Dalam video saya sebut History of MCA. Dia MCA bagi 4 juta kepada UMNO untuk bina 2 perkara, iaitu dia nak kampung 2 juta yang pertama untuk beli uniform untuk pasukan keselamatan Tanah Melayu pada ketika itu. Yang kedua, 2 juta yang kedua adalah untuk pembinaan sekolah rendah tahun 57. Sebab tu ada sekolah rendah tahun 57. Sekolah rendah Melayu ini duit hasil sumbangan daripada MCA. Benda ni ada sebut dalam rekod. Bukan saya nak murung, nak rekod fakta apa semua. Tak. Buku tu hampa boleh cari. History of MCA Hempek Kun 1983, tesis PhD.
Ini menceritakan tentang dengan jelas macam mana MCA bagi duit ke orang Melayu, beli orang Melayu pada ketika itu. Dan sama juga pada zaman Tun Razak. Selepas 13 Mei 69, Tan Sri Sin telah menyumbang sejumlah wang untuk pembangunan tanah Melayu, Malaysia lah pada ketika itu. Selepas perang lah, selepas berlaku krisis ekonomi, dan disebabkan itulah Tan Sri Sin dilantik sebagai Menteri Kewangan. Sama juga dengan situasi apabila Mahathir melantik Lim Guan Eng. Mesti ada benda-benda yang dibagi kepada Mahathir untuk menggerakkan semula ekonomi. Kita tengok daripada sudut ni, kita rasa macam kena beli. Tapi sebenarnya efek dia adalah untuk ekonomi, menggerak ekonomi. Sebab kita tak ada duit. Nak tanya hampa boleh bagi ke seorang RM1 untuk bangunkan ekonomi kita? Rasa tak boleh kot. Sebab kita duk blok dengan pemikiran politik. Tapi Cina ada. Itu Cina buat. Cina dia satu hati, bab-bab kepentingan bangsa dia satu hati. MCA ke apa, RM50. Tapi bab kepentingan bangsa, mereka akan sama-sama duduk berbincang lah. Contohnya macam saya dekat Kuantan ni ada satu kedai depan Kuat Memek tu, apa nama kedai, dia jual TV apa semua kan. Atas tu bangunan MCA lah. Cina yang bawah tu, masa saya duduk pergi tengok barang TV tu, kita ni berlakon lah kan, sembang-sembang. Dia peli kawan lah, dia kata tu orang MCA, dia kata itu tak guna punya orang. Tapi mereka gelak-gelak sama-sama mereka. Main makan-makan apa semua, dia kata tapi dia kata kita gaduh-gaduh macam ni saja. Tapi untuk Chinese community kita mesti support. Itu Cina. Pasal apa kita orang Melayu tak boleh buat? Kenapa orang Melayu tak boleh buat tu? Itu salah kita. Salah kita sendiri. Banyak salah kita yang kita tengok. Kalau nak dihurai, benda ni dah dihurai lama. Dalam dilema Melayu, revolusi mental, siapa salah siapa yang atas Islam dan kebudayaan Melayu, Syed Nakib Al-Atas, dan banyak lagi lah buku-buku yang ditulis oleh Syed Nakib yang menceritakan tentang masalah-masalah orang Melayu, pemikiran-pemikiran orang Melayu, Zakbar, Syed Al-Hadi dan sebagainya lah. Benda ni sebenarnya dah lama dibincangkan, tapi kita tak ada kesedaran. Bukan tak ada kesedaran tu ada, tapi dalam golongan-golongan yang saya rasa golongan-golongan yang membaca, yang baca semua benda, baru dia nampak ada berlaku kepincangan ni. Kalau tak membaca, pakai dak. Lagi satu, kita dengan buku ni rasa macam pegang bara api je. Kita duk pegang bara api, jadi macam susah. Lagi kelebihan kekurangan Cina ni, depa tu halal haram tak kira lah kan. Depa resis tu dia resis lah. Cina memang resis. Dia cuma tunjuk dengan tak tunjuk saja. Tapi majoritinya memang dia resis lah. Sebab dia pegang, sebab depa di sekolah, depa ditanam pemikiran bahawa depa lah yang memajukan tanah Melayu. Dan zaman sekolah, jadi contoh macam Kampung Baru, sistem pendidikan Cina, dia berteraskan Cina, negara Cina. Saya tak tahulah sampai hari ni. The History of MCA, Han Pek Kun. Dalam YouTube saya ada, saya sebut, saya ada satu video YouTube saya hurai benda ni lah. Lepas tu tak tahu ada satu orang tu duduk marah-marah saya, so saya print kan. Print balik. Itu bukan buku saya, tu buku Oxford, kena minta kat Oxford. Tajuk dia History of MCA. Hampa cari buku tu. Saya rasa ada kot kat library lama ada, sebab buku tahun 80-an. Okey, lagi satu apa, Cina. Cina ni dia akan lawan pemerintah lah. Biasanya Cina memang macam tu lah. Sebab tu di negara Cina sentiasa berlaku pendukaran dinasti. Bertukar-tukar dinasti. Sebab mereka dah biasa, mereka tak boleh hidup dengan satu sistem yang merugikan kepada mereka. Dan mereka akan tukar lah. Tu kebiasaan yang berlaku pada orang Cina. Jadi tak pelik kalau politik Cina ni dia duduk tukar orang. Bila masuk zaman komunis ni ya, mereka tak boleh tukar. Nama sabar buka ke depan baik. Okey. Apa lagi buruk saya apa? Judi tu biasalah. Tapi daripada segi ekonomi, mereka memang power lah.
Susah lah nak ni. Macam dalam buku Lord of Rim tu. Lord of Rim dia cerita sebenarnya Jepun dia serang China tahun 1939 tu. Tujuan dia untuk menghapuskan jaringan perniagaan tu, networking tu. Kita lagi satu networking tak ada orang Melayu. Kita ada tapi macam nak cakap kita tak ada satu networking yang betul-betul yang boleh kait dengan ni. Macam Cina dia boleh join nama kawan. Aku kawan pada ni, aku kawan pada ni, ataupun depa gunakan surname ataupun pangkat nama tu. Depa persatuan depa kuat. Jadi kita sebab tu dalam revolusi mental yang ditulis oleh Waalaikumsalam, dalam revolusi mental yang ditulis oleh Senu, Datuk Senu Ibrahim ke apa nama dia, daripada UMNO lah. Dia cerita kelebihan-kelebihan Cina ni disebabkan daripada persatuan. Mereka ada semangat setia kawan. Kita ada, cuma kita tak tahu nak kata setia. Kita setia kepada agama, bangsa dan negara, itu pastilah. Tapi setia kepada bangsa secara total, saya meragui. Saya minta maaf cakap lah bukan saya nak merendah-rendahkan, tapi kita kena muhasabah diri, kita kena tengok balik. Sebab contoh kenapa Cina ni dia tak percaya kat Melayu tau. Dia ada satu peristiwa masa tahun 48. Ni saya suka cerita pasal komunis senang. Pasal komunis ni dia kemuncak kepada penyatuan tu lah, dan perakhiran dia pada 13 Mei tu. Masa tahun 48 ni orang Melayu dengan Cina ni duduk bersatu. Okey. Jadi kegagalan insurgensi yang pertama ni banyak disebabkan oleh orang-orang Melayu yang masuk komunis dan kemudiannya menyerah diri kepada British. Dan orang-orang yang menyerah diri ni mereka pecahkan lubang-lubang rahsia komunis. Sebab tu komunis Cina ni dia tak percaya kat orang Melayu. Dia kata kat orang Melayu, kami dah bagi peluang, kami dah bagi kepercayaan kepada orang Melayu, tapi orang Melayu mensia-siakan peluang tu lah. Dan bukan tak ada Cina yang buat perangai, bukan tak ada Cina yang membelot. Ada Cina yang belot. Tapi biasanya depa Cina ni dia main bunuh terus kan. Dia bunuh tembak terus. Tu Cina punya style lah. Macam orang Melayu ni pasal kita ramai, jadi depa tak berani. Itu sajalah. Lagi apa? Tadi ada saya duk baca-baca komen tu. Okay, kita kena betul bang. Kita kena bagi ramai Melayu pakai MERS, baru pemikiran boleh berubah. Jadi kita kena support lah kawan-kawan kita kan. Kita duk sembang sejarah, sembang ekonomi, teori politik, teori ekonomi, teori apa pun benda sekalipun. Benda ni atas ikat kita. Kita duk marah pasal isu BPN apa semua. Contoh. Kalau semua orang Melayu kaya, BPN ni pun tak peduli. Sebab tu Tun Dr. Ismail dalam buku, dalam temu ramah yang dibuat oleh New Straits Times pada tahun 1970, dalam satu buku 13 Mei tajuk dia tu, sebelum dan selepas, bukan yang Tunku Abdul Rahman, tapi ni daripada Dewan Pemuda, daripada Wakil PAS Kelantan, orang Bacuk. Saya ada buku dia. Wartawan ni dia tanya, apa akan jadi kepada hak istimewa orang Melayu. Dia kata yang menentukan nasib istimewa hak tu tadi ni adalah orang Melayu sendiri. Dan kalau orang Melayu berfikir untuk maju ke depan dan kaya, orang Melayu takkan peduli dah dengan hak istimewa orang Melayu, hak istimewa tu. Orang Melayu akan bersaing secara kompetitif dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia. Tapi 69 tu 70, 40 tahun selepas peristiwa tu berlaku, 50 tahun. 52 tahun selepas peristiwa tu, 52 lah. 51 tahun selepas peristiwa tu berlaku, kita masih lagi berharap kepada hak istimewa orang Melayu tu lah. Tapi benda ni dah diutarakan oleh Tun Dr. Ismail dan Tun Razak pada tahun 70. Tapi benda ni berbalik pada orang politik kita jugalah sebenarnya. Dalam masa tempoh 30-40 tahun tu, dasar-dasar untuk mengubah masyarakat tu memang tak ada. Memang sangat gagal. Kita pergi sekolah dulu ada ke cikgu dasar pendidikan kita, saya sembang kawan saya. Dasar pendidikan kita sebenarnya tak mengajar kita untuk menjadi satu bangsa yang berniaga lah. Yang kita pergi sekolah je lah kan. Kita pergi sekolah lah. Tak ada pun macam Cina. Ustaz saya pernah cerita lah, Cina ni dia memang dia sekolah, dia pernah mengajar di sekolah Cina. Dia kata anak-anak Cina ni dia memang ajak dah
okey, hampa kena jadi macam ni, buat bisnes macam mana. Dia tak tahulah macam mana, tapi dia cerita lebih kurang lah kat saya dulu ni. Dia kata okey, semua lepas habis sekolah kena mengundi, kena dah ada set daftar mengundi. Kita nak mengundi pun jenuh cari orang, tapi duk sembang pasal nak berubah, nak buat perubahan bangsa. Macam mana nak berubah, undi pun tak mau daftar. Lepas tu duk bising. Saya duk syok orang-orang yang duk bising, duk melalak-melalak ni, semua orang yang tak mengundi. Sebab tu dia bising. Sistem kita tak boleh nak ubah sepatutnya. Kita tak boleh nak memuaskan hati semua orang. Tapi sepatutnya ia menyenangkan ramai orang. Itu yang patutnya berlaku lah. Jadi pertama-tama sekali kita kena ubah sikap kita. Kita kena tolong masa kita. Kita kena tolong kawan-kawan kita lah. Kan? Kita kena tolong mereka berniaga. Kita kena tolong, tak mau selalu dah dalam seminggu ni pun saya duk sebut lah. Saya kata kena share, tak mau share like pun tak apa, support lah mereka kan, bagi bantuan, bagi bantuan pada mereka dengan cara macam tu lah. Ataupun beli produk-produk yang mereka jual. Bukan setakat kita bantu daripada, bukan setakat tengok tapi kita kena tolong lah. Tolong lah, kan susah pun. Sampai bila kita nak mampu? Tuan-tuan 60 tahun dah kot merdeka, kat 70 tahun dah merdeka, nak mampu apa lagi? Bangsa lain dah ke depan dah. Takkan kita sekadar pengguna. Bila kita nak jadi bangsa pencipta, pembuat? Orang putih dah bagi tahu dah. Orang putih kata dah, orang Melayu ni kalau dia buat satu barang boleh jadi sama, malah lebih daripada tu. Sebab orang Melayu ni kreatif. Orang putih dah kata dah. Tapi jangan bagi peluang pada mereka. Orang putih kata dah, jangan bagi peluang ke orang Melayu. Sebab bahaya dia. Sebab bahayanya orang Melayu ni sangat kreatif. Kita ada bangsa orang Melayu kita yang berbakat dalam berbagai bidang. Support lah. Tolonglah. Kawan-kawan yang berniaga tolong. Tak boleh tolong, tak boleh tolong beli, tolong share pun tak apa. Bukan payah pun. Share kan nak kena bayar. Apa ni? Pendidikan kepada masyarakat Melayu pada zaman dulu menyebabkan tendensi jauh. Dulu sekolah pun susah kan. Sekarang nampak banyak usaha Melayu dah bangkit. Apa pendapat tuan? Pendidikan kepada masyarakat Melayu. Okey, cerita pasal pendidikan ni, dulu tahun 52 UMNO pernah mencadangkan satu sekolah khas, sekolah perdagangan nama dia, sekolah perdagangan sekolah latihan perdagangan. Tapi bila saya cari balik rekod, saya tak jumpa apa jadi kepada sekolah tu lah. Sekolah perdagangan ni sebenarnya untuk melahirkan usahawan-usahawan Melayu lah. Kemudiannya mungkinlah mereka ni telah dibawa ke Mara lah, mendapatkan latihan industri dan sebagainya lah. Tapi malangnya bila dibawa keluar, budak-budak Melayu yang dihantar oleh Mara keluar negara ni, mereka terkejut. Kejutan budaya, lelah bengong. Bengong, mereka rosak, mereka balik. Bukan bawa balik budaya berfikir nak jadi usahawan. Mereka bawa budaya barat tu, lelah rosak terus bangsa Melayu. Ni pun satu benda masalah juga lah pada orang Melayu. Bila dah mengaji luar negara, bukan nak bawa balik benda yang bagus. Duk bawa balik budaya tak elok. Benda ni duk tengok dalam generasi 90-an. Saya besar tahun 90-an kan. Generasi yang tua daripada saya tu, saya tanpa tengok lah. Apa tengoklah cerita-cerita filem-filem, drama-drama tahun 90-an. Tu semua generasi rosak tu. Generasi yang tahun 80-annya, di bawah projek Mara, dihantar ke luar negara untuk bawa balik belajar ekonomi, belajar macam mana nak memajukan orang Melayu. Tapi yang mereka bawa balik adalah sosial yang tak cantik, negatif lah. Yang menyebabkan masyarakat Melayu masa tu bukannya mendapat faedah dari segi ekonomi, tapi rosak terus. Dan bila dah start rosak, dia rosak sampai lah. Ni tak pelik lah main generasi TikTok dan sebagainya lah. Lepas tu dari segi pendidikan, sekolah susah. Okey, usahawan Melayu. Okey, usahawan Melayu ni nampak saya pun terlibat jugalah. Saya belajar juga. Saya ada kawan-kawan saya belajar nak buat bisnes macam mana. Adalah 2-3 plan saya pun nak buat bisnes sendiri, sembang je tak guna. Saya duduk sembang bagi semangat-semangat orang. Saya tak buat apa pun, tak kira orang kata bodoh pula kan. Saya pun ada perancangan saya nak buat bisnes. Selain saya duduk berniaga buku sikit-sikit kan. Sebenarnya impian saya duduk jual buku ni sebab saya nak, kalau boleh saya nak supaya masyarakat banyak membaca. Tapi bukan senang nak bagi masyarakat ni faham tentang kepentingan ilmu. Sebab
Dan perjuangan orang yang menuntut jalan yang orang kata berjuang daripada segi ilmu ni ramai. Cuma sampai bila lah kita nak menyedarkan masyarakat tu, takkan nak pakai ayat tak apalah, kita buat takat kita boleh, kita mampu, yang tu terserah. Saya tak boleh tu kan. Saya tak boleh tu, saya macam geram tengok. Sebab tu kadang-kadang dalam Facebook saya sendiri personal, saya duk maki orang kan, saya duk kata bodoh bangang apa semua. Minta maaf lah, bukan saya nak ni, saya manusia. Saya mak tu terang. Saya seorang yang berterus terang saya tak ada nak menyembunyi apa-apa semua. Tapi saya geram, saya duk tengok kita tidak agresif kita regresif. Kita tak apalah. Jangan, hampa tak boleh buat cakap macam tu. Jangan duk cakap tak apa. Rodong pi lah, langgar pi lah. Bukan kita buat salah. Salah jatuh, kita bangun balik. Salah jatuh, bangun balik. Belajar perbetul kesilapan apa semua kan. Sebab kita nak majukan bangsa kita. Itu kita kena fikir. Nak majukan diri dalam bangsa kita. Bila dah kaya, bila dah senang, jangan duk berlagak dan tu pasal kan. Banyak saya tengok orang Melayu ni yang bila dah kaya sikit, dia nak jadi macam mana tu. Tu pun silap juga kita. Ni kalau dalam masyarakat Cina, dia kaya-kaya betul. Dan bila dia kaya, dia memang buang terus bangsa. Tapi Cina dalam hampa tengok, Cina ni dia pasal dia ada komuniti dia tu yang menyebabkan depa dia boleh tolong satu sama lain. Kita jangan ikut panggil India. Saya ada kawan India masa saya sekolah dulu. Dia cerita kat saya, India ni kalau dia kaya, depa pakai kasta. India kat Malaysia pakai kasta. Masih lagi ada kasta. Bila satu dia ni senang, dia akan tengok daripada segi kasta. Kalau kawan tu miskin, dia buang terus. India punya style tu. Kita jangan buat macam tu. Kita jangan buat macam tu. Kita kena tengok balik kita kena tolong bangsa kita. Dalam mulai hari ni kena fikir macam mana aku nak tolong bangsa aku. Jadi kawan-kawan semua bangun pakat berniaga semua kan. Yang mana ada buat perniagaan, yang tak ada berniaga, mulakan perniagaan. Buat sekecil-kecil pun tak apa, berniaga apilah. Bagi saya duk ajak anak-anak saya, nak cerita kat hampa, anak saya buat origami. Nak bagi semangat lah ni. Anak saya yang nombor 2 tu lelaki, buat origami. Dia pergi jual kat sekolah. Orang budak-budak belilah RM1. Saya dengar gelak mula-mula kan. Dia kata ayah ni, mereka beli ni, apa ni, adik duk buat ni, kata. Tak apa, meniaga. Buat. Asal benda tu tak menyalahi undang-undang, buat. Jadi kita kena ajak anak-anak kita untuk meniaga daripada peringkat sekolah. Saya dulu masa sekolah, saya jual nasi lemak apa semua. Metua ni pun duk nampak sejarah apa. Kan? Jadi, usahawan tu bangkit memang bangkit. Tapi kita tak ada satu, macam saya kata lah, kita tak ada satu panduan. Ke mana kita nak bawa usahawan-usahawan kita ni? Ke mana daripada usahawan-usahawan ni tadi ni, apa yang mereka nak bagi pada masyarakat pula? Kan? Apa yang mereka nak pulangkan? Apa yang nak disumbangkan kepada masyarakat? Yang tu kita tak ada. Kita tak ada satu guideline. Kita tak ada satu panduan. Ini kita kena fikir lah. Kena pakai fikir. Okey. Banyak komen ni. Okey. Mudah lupa akibat keduniaan sangat. Okey. Ini pun ada satu, tak apalah, itulah nanti saya cerita. Okey. Dah pukul 8 lebih dah, sejam lebih dah ni saya duduk cakap ni. Okey. Jadi kepada kawan-kawan semua, jangan putus asa, jangan bersedih lah. Jangan duk geram sangat. Saya pun geram juga ni kan dengan VPN. Bukan saya tak dapat VPN, saya memang tak layak dapat pun. Sebab saya ada SSM, saya duk nego buku kan. Saya pun dah malas kan nak tengok, nak isi borang apa, saya malas. Geram-geram juga kan. Memanglah kita ni bukan ada duit kan, tapi tak apalah, kita fikir positif, bukan rezeki. Rezeki kita ni mungkin saya fikir dari saya lah, tak ada rezeki ni, ada rezeki kat lain. Kita carilah kat mana pun. Sungguhnya Tuhan yang bagi rezeki lah. Okey. Apa ni? Melayu tak boleh berani gagal. Melayu tak boleh berani gagal. Melayu mesti berani menang. Berniaga mesti mau untung, rezeki pun tak boleh. Okey. Betul lah tu. Tu salah satu sikap jugalah orang Melayu. Okey. Okey, jadi kepada kawan-kawan semua, apa pun yang nak berlaku kepada bangsa kita, bermula daripada dari kita sendirilah. Kita ni, kita ambil contoh lah, kita ni macam sel darah. Kalau sel darah ni semua rosak semua satu badan. Tapi kalau sel darah kita ni, kita anggap diri kita sebagai sel darah. Kalau sel darah tu cantik, satu badan tu cantik. Badan tu mewakili bangsa, darah tu mewakili kita lah, sel-sel badan kita.
Dan dalam badan kita akan ada perosok-perosok lah, akan ada virus-virus ke apa semua tu. Kita akan cuba lawan juga. Kita akan cuba lawan dengan sebaik mungkin lah. Jangan putus asa. Teruskan berjuang. Okey, mengaji master. Okey, saya cakap tentang saya sekarang ni tengah final year di peringkat ijazah di USM. Tapi saya dah dapat peluang untuk buat master di UKM. Cuma PhD tu saya tengah atok lah. Kemungkinan besar saya akan pergi ke Singapura lah. Singapura saya akan sambung di sana lah. Ataupun ke Bangkok. Sebab saya banyak buat kajian pasal Kedah lah. Jadi antara dua pilihan tu lah. Tapi yang Singapura tu paling dekat lah. Saya pernah dapat tawaran. Saya bukanlah nak poyo apa semua dengan hampa. Tapi saya nak beritahu kat hampa jangan putus asa. Saya umur 37 tahun. Saya mengaji umur 32, tua dah. Saya masa sekolah tingkatan 5, saya dapat peluang untuk mengaji Universitas Medan, bidang sastra dan sejarah dalam bidang bahagian pendidikan. Tapi disebabkan keluarga saya miskin, bukanlah miskin, maksudnya tak mampu kan. Bapak saya kerja polis, saya adik-beradik 6 orang. Jadi bapak saya tak mampu. Saya masa tu tak tahu macam mana nak dapatkan beasiswa dan sebagainya, sebabkan kita tak ada kesedaran. Tak ada PTPTN, tak tahu apa tu, budak kampung kan, tak tahu apa. Jadi saya, dan masa tu juga cikgu-cikgu saya pun tak pernah cerita kat saya. Saya kan nak salah cikgu saya, tapi pendedahan tu tak ada lah. Sebab tu saya kata di peringkat kampung ni pendedahan tu tak begitu digalakkan kepada masyarakat kampung. Jadi benda-benda tu menyebabkan budak-budak kampung ni ketinggalan lah. Jadi saya masa tingkatan 5 tu saya sambung mengaji tingkatan 6 2 tahun. Lepas tu saya teruslah buat kerja kampung, kerja macam-macam lah, sampailah saya kerja sekarang ni lah. Dan saya tak pernah lah berputus asa untuk mengejar 10 ijazah. Dan bila dah sambung mengaji apa semua, saya pun tak pandai kan, saya mengaji biasa je. Pointer saya 2 lebih saja. Saya tak pernah lah nak kata kok nanti saya dah viral orang kata mengaji tak tahu mana ni. Saya beritahu siap-siap lah. Pointer saya bukanlah excellent kan, saya biasa-biasa je. Sebab dah umur macam ni kita tak ada masalah nak full time baca buku padaan. Saya lebih kepada nak buat research, nak selesaikan masalah masalah-masalah dan sejarah kan. Masalah-masalah kepada orang Melayu lah. Itu tujuan utama saya lah, mengaji dalam bidang sejarah. Kurang-kurangnya bila orang tanya saya mengaji macam mana, saya mengaji dah dalam bidang sejarah. Tapi itulah, balik kepada semua, jangan putus asa lah. Jangan putus asa, jangan berhenti berharap kan? Jangan duk salah orang lah. Itu yang paling utama lah. Dan paling penting, kalau ada kawan-kawan yang buat bisnes, tolong support. Tak kira lah dengan cara apa sekalipun, bantulah mereka. Dan lagi satu, kalau ada kalau ada kawan-kawan yang duk meniaga-meniaga kat Facebook tu, tolong share pun tak apalah. Kalau sembang pasal politik, sembang pasal kita nak salah orang ni orang tu, tak habis tak selesai, takkan menyelesaikan masalah. Solusi dia sekarang ialah kita kena ubah diri kita. Kita kena tengok balik diri kita. Dan kita kena tolonglah bangsa kita. Okey, kawan-kawan yang mungkin tengok video ni, yang mungkin kerja dalam sektor pendidikan apa semua tu, tolonglah anak bangsa kita kan, ajak mereka sebaik boleh kan. Bagi tahu panduan-panduan tertentu lah. Okey, buku apa banyak belakang tu. Buku saya ada 3 rak. Ni salah satu rak saya, ni rak favourite saya lah ni, rak kegemaran saya. Yang 2 belakang atas kepala saya ni buku pasal politik tanah Melayu. Ada satu rak lagi depan saya tu, yang tu satu sudut khas Kedah Siam lah. Tapi yang rak ni rak antarabangsa lah, ataupun Asia Tenggara. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.